Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden PAS, Tok Guru Abdul Hadi Awang telah menafikan dua berita angin. Berita angin yang pertama ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menjadi calon untuk pilihan raya kecil Kemaman. Tok Guru Abdul Hadi Awang telah menafi benda ni dan telah berkata calon yang akan bertanding belum lagi ditetapkan pun. Yang kedua ialah PAS akan menyertai kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Itu juga telah dinafi oleh Tok Guru dan Tok Guru kata mustahil PAS akan menyertai kerajaan yang kotor yang dipimpin oleh perompak dan perogol. Jadi dua cerita tu has been clarified lah. Telah dinafikan dan maknanya cerita tu tidak benar lah. Satu lagi cerita ialah peguam kepada Muhyiddin Yassin iaitu Rosli Dahlan telah curi 7 bilion duit 1 MDB. Bukan 7 juta, 7 bilion. Dan orang yang membuat tuduhan iaitu pensyarah dari UTM Mazlan Ali dan juga Sinar Harian, kedua-dua telah meminta maaf atas cerita palsu ini. Mengikut cerita, Rosli Dahlan peguam kepada 1 MDB semasa tu dan sekarang peguam kepada Muhyiddin Yassin lah. Dia telah curi ataupun sakau 7 bilion dari duit 1 MDB. Tapi satu MDB ni diselesaikan melalui task force. Dan task force itu diketuai oleh Menteri Kewangan semasa itu, Tengku Zafrul Aziz. Jadi Tengku Zafrul lah yang in charge task force tersebut dan disertai oleh beberapa agensi termasuk juga SPRM, Bank Negara, AGC, Pejabat Peguam Negara dan sebagainya, beberapa agensi lagi. Jadi mereka lah yang berusaha mendapatkan balik lebih dari 20 bilion duit 1 MDB yang telah dicuri. Dan dikatakan 7 bilion dari lebih dari 20 bilion tu dicuri. Tapi duit tu tidak dibayar ke peguam. It did not go to the lawyer. Duit tu dibayar kepada Kementerian Kewangan. Direct. So, Kementerian Kewangan lah yang terima lebih pada 20 bilion tersebut. Jadi kalau 7 bilion tu lesap ataupun dicuri, bermaknanya Menteri Kewangan yang bertanggungjawab atau Menteri Kewangan lah sepatutnya tahu dan juga Bank Negara sepatut tahu di mana duit tu telah pergi kalau betul lah duit tu telah dicuri. Sebab duit tu tak boleh masuk ke Malaysia kecuali dengan pengetahuan Bank Negara dan duit tu tidak dibayar ke sesiapa kecuali kepada Kementerian Kewangan. Bermaknanya Menteri Kewangan yang terima duit tu bukan lawyer. So benda ni telah di-clarify lah, telah dijelaskan. Dan kalau betul lah 7 bilion tu hilang, bermaknanya mereka perlu siasat Menteri Kewangan lah. Ataupun Bank Negara, ataupun dua-dua sekali. Sebab mereka yang terima duit, mereka yang handle duit, mereka juga yang handle negotiation. Perundingan untuk banyak mana dibayar dan bayar kepada siapa. So it's very interesting case ni. Sebab soalan dia, betul ke tidak 7 bilion hilang? 7 bilion dicuri? Itu soalan pertama. Kalau tidak dicuri, maknanya 7 bilion tu tidak hilang, macam mana timbul cerita kata lawyer curi 7 bilion? Dan cerita ni berasal dari UMNO. Lokman Adam, dia punya official spokesman untuk UMNO yang telah mendedahkan cerita tersebut, telah membuat tuduhan bahawasanya Rosli Dahlan, peguam kepada Muhyiddin Yassin, telah curi sebanyak 7 bilion. Itu datang asal cerita tu dari Lokman. Jadi kalau cerita tu betul, bermaknanya 7 bilion telah dicuri. Bermaknanya Tengku Zafrul, Menteri Kewangan bersama dengan Bank Negara terlibat di dalam kehilangan 7 bilion. Tapi kalau cerita tu karut, cerita tu dongeng, tidak berlaku, bagaimana tuduhan tu boleh dikeluarkan
Dan bagaimana Muhyiddin dan peguam Muhyiddin boleh dituduh mencuri 7 bilion. Jadi nampak sangat yang mereka ni nak memburukkan nama Muhyiddin dan nak beri gambaran yang Muhyiddin ni pencuri untuk nak cover kelemahan dan kesilapan mereka sendiri, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Tapi semua tu telah clarify, dan clarification tersebut maknanya memang tidak berlaku kehilangan 7 bilion ataupun Muhyiddin dan peguam Muhyiddin tidak curi 7 bilion. Dan yang lagi dua tu iaitu cerita bahawasanya Mahathir akan bertanding ke Maman pun dinafi. Dan cerita yang perikatan ataupun PAS akan menyertai Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional atau yang dipanggil Kerajaan Madani pun telah dinafikan. So nampaknya ini era fake news, era fitnah, di mana macam-macam cerita karut, cerita fitnah ataupun dongeng dibangkitkan terhadap pembangkang. Dan nampak sangat mereka ni sudah tidak ada modal untuk nak hentam pembangkang, dan macam-macam tuduhan yang mereka buat tu akhirnya dibukti fitnah dan tidak betul. Maka kerajaan pun sudah tak tahu macam mana nak serang Perikatan Nasional. Apa isu nak guna untuk serang Perikatan Nasional. So lagi lama, lagi teruk maknanya credibility government, di mana nampak sangat yang semua yang keluar mulut dari Perdana Menteri dan juga orang kerajaan atau orang Perikatan Nasional ni semua cerita karut dan fitnah. This is going to be known as the worst government dalam sejarah Malaysia. Dan sekarang ni, dengan macam-macam masalah yang dihadapi oleh rakyat, rakyat pun sudah mula tak percaya dah kepada kerajaan, dan ramai rakyat yang peringkat awal dulu menyokong kerajaan hari ini berdoa yang kerajaan ni akan jatuh secepat mungkin. Assalamualaikum. Salam sejahtera.